Baik, malam ini kita akan lanjutkan tazkirah kita tentang tidak wujud ke-15. Ini kemungkinan akhir siri tak wujud. Minggu depan akan kita masuk insyaAllah ke bahagian yang lain. Jadi tak wujud 15 ini penghabisan insyaAllah. Jadi kita masih keesaan Allah SWT, dan yang penghabisan kita, walaupun kalau kita nak lanjutkan boleh, tapi kita berhenti tentang dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keesaan dia Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua ciptaan. Sesungguhnya Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada semua manusia. Tengok ni, ini kita ahli sufi. Ahli sufi kita ahli dalam ketuhanan, dalam ilmu ketuhanan. Bertahun-tahun kita belajar hanya satu perkara, ketuhanan. Tidak ada yang lain. Jadi kita ahli sufi atau ahli ketuhanan. Dan kita tengok di sini, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sebagai ahli sufi, ahli ketuhanan, kita pandang manusia semuanya, tak ada terkecuali. Manusia termasuk yang beriman dan tak beriman. Allah menyayangi semua, beriman ataupun tidak beriman. Tapi kalau kita dalam golongan syariah, kita akan menghadkan manusia ini kepada yang beriman. Ini tidak betul lah. Semua sekali. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Beriman ataupun tidak beriman, sama. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia telah menetapkan atas diri dia kasih sayang. Dia dah tetapkan. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sifat kasih sayang tu untuk semua manusia sudah dia tetapkan. Itu pasal Nabi Isa berkata, lihat kepada burung sparrow dan burung-burung yang lain. Tidak selai bulunya jatuh tanpa izin Tuhan. Dengan itu, adakah Tuhan lebih perhatian kepada burung-burung daripada manusia? Dia sayang manusia melebihi burung-burung. Kalau burung-burung tidak jatuh selai bulu tanpa izin dia, dia sayang lebih daripada itu kepada manusia. Yang manusia itu yang untuk mereka Tuhan jadikan semua ini. Adakah seorang tu lebih prihatin kepada sepatunya daripada anaknya sendiri? Dia beri satu contoh. Tentu tidak. Justru bagaimana anda boleh membuat kesimpulan yang Tuhan mengabaikan manusia, tetapi prihatin kepada burung-burung. Dia sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua manusia, tak ada terkecuali. Karena itu, saksikanlah bahawa Tuhan memberi cahaya matahari bukan kepada yang jahat dan baik, kepada semua yang jahat dan yang baik. Begitu juga dia kasih hujan kepada semua yang jahat dengan yang baik. Mana yang beriman, tidak beriman, semua dapat cahaya matahari. Semua dapat hujan. Kasih sayang. Dia tak ada beza. Kan? Justru hendaklah kamu berlaku baik kepada semua. Walaupun kita beriman, mereka tak beriman, kita mesti berlaku baik. Itu yang Allah berfirman dalam Al-Quran. Aku jadikan kamu berpuak-puak dan bersuku-suku supaya dapat kenal mengenali. Ini dia. Karena itu sudah tertulis dalam undang-undang, jadilah kamu mulia kerana aku Tuhan adalah Maha Mulia. Jadilah kamu suci kerana aku Maha Suci.
Dan jadilah kamu sempurna kerana aku maha sempurna. Mana kita tak boleh memilih kasih berat sebelah. Mana kita benci pada yang tak beriman. Sayang pada yang beriman. Ini kita bercakap tentang ahli sufi. Ahli syariah tu dia sukalah. Dia nak benci orang tak beriman. Dia suka. Tapi kita ahli sufi tak boleh. Pasal pandangan kita sudah tajam. Di sebalik semua itu kita melihat zat. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Kerana itu bukan kau yang melempar Muhammad, yang melempar aku. Jadi kita tak boleh zalim. Kerana Allah boleh berfirman, kenapa engkau mencaci aku? Itulah dalam hadis Rasulullah. Anak Adam mencedera aku bila dia mencaci masa. Masa adalah aku. Di sebalik masa itu, zat, di sebalik zat itu maha halus. Zat dan masa itu adalah penzahiran daripada yang maha halus. Kalau kita caci masa, di sebalik masa itu zat, di sebalik zat itu yang maha halus. Sifat, hakikat, makrifat itu yang maha halus. Kita mencaci yang maha halus. Itu pasal bila kamu mencaci masa, kamu mencederakan aku, Allah berfirman. Itu dia. Tak boleh. Mata kita sudah tajam, fahaman kita sudah bukan saja ilmu yakin, sudah sampai kepada ainul yakin. Kita nampak di sebalik semua ini makrifat iaitu yang maha halus. Jadi kita tak boleh maki hamun, tak boleh mengganas, tak boleh zalim, tak boleh keras. Bila kita sudah sampai peringkat ni, kita menjadi lembut, selembut Rasulullah SAW. Bukan selembut, apa khabar bang? Itu lain. Itu lain. Selembut Rasulullah SAW. Tak pernah marah, walaupun hamba dia. Tak pernah. Dan kita sampai tu peringkat kita, pasal kita sudah tidak ada hijab. Allah SWT, hari ini aku sudah angkatkan hijab yang menutup mata kamu. Dan dari hari ini mata kamu sudah tajam. Bila kita sudah makrifat, kita sudah tajam. Maka Allah mencintai semua ciptaan dia. Walaupun ruang dengan masa. Walaupun ruang dengan masa. Dia mencintai. Tak ada beza. Semua dapat cahaya matahari. Semua dapat hujan. Semua dapat rezeki. Walau yang kafirun pun dapat rezeki. Semua dapat menyedut udara untuk hidup. Tak adakah udara untuk yang beriman, udara tidak kepada yang bukan beriman. Mati sebenarnya tidak beriman. Tak boleh. Begitu sayangnya dia. Dialah menjaga kita dan memelihara dari azali sehingga abadi, sehingga kita sampai syurga pun dia menjaga kita. Dan bukan saja itu, dalam perut ibu kita, semasa kita janin, dia jaga. Dialah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Dia melihara. Dia yang buat ibu kita faham kita nak susu. Dia yang buat ibu kita faham kita lapar. Dia yang buat ibu kita tak faham kita sakit dan sebagainya. Kita tak bersih dan sebagainya. Dia menjagai kita. Macam mana? Dan semua bayi dia jaga. Macam mana kita kata dia tidak berkasih sayang kepada semua manusia? Dan bukan saja itu, kita boleh tengok kasih sayang dia. Itu secara am saya cakap. Dia kasih sayang dia boleh tunjuk. Semua dapat hujan, semua dapat matahari.
Semua dapat udara untuk hidup. Kan? Semua dapat rezeki dan sebagainya. Tapi kasih sayang dia lebih daripada itu. Dia dok kasih sayang dia. Pertama, rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Ini yang Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, dia menulis dengan tangannya atas zatnya bahawa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini yang satu perkara pensyarah-pensyarah Islam mesti faham. Bila mereka ambil tugasan seperti Allah menghukum orang. Allah rahmat dia ada, kamu tiada. Bila kamu menghukum, kamu menjahannamkan. Bila Allah menghukum, rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Beza, nanti kita tengok di sini. Jadi bila kamu menghukum tanpa rahmat dan impaknya jatuh kepada Allah SWT, dunia membenci Allah, ya Allah, ya Karim. Dunia menuduh Allah ni zalim. Dunia ni menuduh Allah suka seksa. Dunia ni menuduh Allah tidak ada peri kemanusiaan. Timbul Islamofobia. Hampir 70% dunia. Yang 30% menghukum tanpa rahmat. Buat orang membenci pada Tuhan kita. Menghukum tanpa peri kemanusiaan. Menghukum tanpa kasih sayang. Menghukum tanpa rahmat. Ini bukan Allah. Ini manusia menghukum. Sekarang dah turun COVID-19. Allah SWT berfirman, kalau engkau tak mencintai aku akan jadikan umatnya mencintaiku dan aku mencintai mereka. Kita harus berwaspada. Impak COVID-19 ni tidak berhabis sekiranya COVID-19 ni habis. Bencana atas ekonomi kita. Ini lagi satu bencana yang kita mesti atasi kalau habis COVID-19. Itu lagi makan masa. Ini macam balak yang turun ke Firaun. Tak nak terima Nabi Musa itu adalah utusan daripada Allah. Maka turun lagi satu balak ke satu balak ke satu balak. Akhirnya terhapus Firaun dengan askar-askarnya di Lautan Merah. Jadi kita mau jaga ni. Nanti kita ahli sufi. Itu pasal kita jangan menetapkan, jangan menghukumkan. Allah berfirman, bagaimana engkau memikirkan dan menetapkan? Celakalah kamu. Tak boleh. Kerana kita asyik menetapkan. Dengan itu menghukum. Tanpa rahmat, tanpa kasih sayang. Maka Allah dibenci. Walaupun Allah belum buat. Allah tidak buat. Kita menyatakan dia buat. Sehingga seluruh negara barat percaya. Saya tanya sahabat semua. Kalau bapa kita berkata kepada anak-anak kita yang lari dalam rumah, lari dalam rumah. Bapa kita kata, kalau kamu lari lagi, aku akan patahkan kedua kaki kamu. Kalau itu kamu tidak serik, aku akan patahkan kedua tangan kamu.
Ada ke bapa kita mau buat begitu? Itu hanya satu gertak. Tapi ada ke adil bagi kita pergi ke pekan? Bapa aku mau patahkan tangan anak aku. Bapa aku mau patahkan kaki anak-anak aku. Kita sebar-sebarkan kat pekan. Dah orang semua benci. Kata, zalimnya bapa kamu, zalimnya bapa. Dan dia belum buat. Dia hanya gertak. Tetapi musuh bapa kamu mendengar, benar. Inilah keluarga zalim. Ataupun inilah agama yang zalim. Ini mesti takut dengan ni keluarga. Ni keluarga zalim. Belakang kuncu-kuncu kita pula, patahkan kaki, patahkan tangan dia, patahkan lagi. Wah, lagi kebencian timbul. Ini terjadi di zaman kita ini. Kita akan lihat nanti contoh-contoh diberi. Ini dia, Allah bersifat kasih sayang kepada kesemua ciptaan dia. Dia meletakkan kasih sayang pada diri dia. Dia menetapkan. Dia juga berkata, rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi walaupun dia kata dia akan seksa, rahmat dia dan kasih sayang dia mendahului kemurkaan dia. Tapi cara penyampaian pensyarah-pensyarah kita, seperti Allah tak ada peri kemanusiaan, Allah tak ada kasih sayang, Allah membenci ciptaan dia sendiri. Dengan itu dia menyeksa. Seksa yang tidak terfikir manusia akan buat. Manusia tidak akan seksa begitu rupa. Jadi, kesucian, kehormatan Tuhan kita ternoda. Ini dia. Maka orang barat bertanya, di mana kasih sayang Tuhanmu? Di mana cinta Tuhanmu? Bertanya mana dia? Tapi yang sebenarnya dia tak buat apa-apa. Tak ada pun dalam neraka. Tak ada pun diseksa. Tapi kita asyik cakap, oh, seksa, neraka, seksa. Jadi orang barat yang tak beriman yang kau tengok Tuhan dia. Dan orang barat ni pandai juga. Dia tengok dakwah kita ni songsang, dia berubah. Sekarang dakwah dia menekan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Tuhan mengampunkan semua dosa kau. Tuhan menunggu kau dalam syurga semua. Baliklah kepada Tuhan dia, Tuhan dia. Tengok dia berubah. Dia tak ada main neraka, tak ada. Seksa, tak ada lagi. Kita tidak, masih pergilah dengan syarahan. Kan? Neraka, dosa, tak sah, tak sah. Kita ahli sufi tidak bermain di situ. Pasal kita pegang rahmatku, rahmat Allah mengalah ke kemurkaan Allah. Jadi kerana rahmat dia mendahului kemurkaan dia, dia menciptakan kita. Dan sebelum kita turun ke dunia, dan di alam dunia itulah kita akan dipengaruh dan dinodai oleh dosa dan sebagainya. Sebelum itu berlaku, dia sematkan dalam diri kita cahaya akidah. Sebiji sawi akidah yang tidak akan luput, tidak akan hilang selama-lamanya. Ada dalam diri kita. Itulah di dalam alam azali itu cahaya akidah. Alastu birabbikum.
bukankah aku Tuhanmu? Kita mengata, bala, benar. Maka dia membuat satu syahadah, satu statement, satu kenyataan. Dia sudah siapkan satu kenyataan bahawa simpulan hari ini mengaku aku Tuhannya. Dan inilah akidah disematkan, cahaya akidah ini disematkan dalam hati kita atau dalam minda kita. Dan itu yang kita tengok Imam Ahmad Rafi'i berkata, pengenalan itu adalah cahaya yang diletakkan Allah ke dalam hati. Itu dia. Alastu bi rabbikum, bala, benar. Allah membuatkan satu syahadah, satu kenyataan yang kita semua mengaku, kita semua beriman kepada Allah. Dan ini menjadi akidah, cahaya akidah yang disematkan dalam hati kita mengikut Imam Ahmad Rafi'i. Tentulah tiada sesuatu pun yang lebih mulia dan lebih bernilai selain dari cahaya itu. Dan mengikut Nabi Isa, cahaya ini bukan saja suci, tetapi telah meletakkan dalam hatinya cahaya yang dapat membimbingnya untuk menyembah Allah. Pasal kita kenal. Termasuk semua anak Adam dilahirkan Muslim. So kenal. Cahaya ini walaupun digelapkan oleh dosa-dosa, namun ia tidak hilang. Masih ada. Dalam hati kita itu cahaya mesti ada. Dan kita so tengok firman Allah, apa yang dilafazkan oleh mulut, tapi hati tak berserta, tidak dikira. Jadi setiap orang kafirun pun hati dia ada di cahaya akidah. Tidak hilang. Walau mulut dia berkata dia kafirun, tapi hati dia ada di cahaya akidah. Justru itu bagaimana syirik. Firman Allah, apa yang dikatakan oleh mulut tidak disertakan dengan hati, tidak dikira. Dan orang kafirun pun sama dengan orang Islam. Hatinya ada ini sebiji sawi cahaya akidah. Alastu bi rabbikum, bala, benar. Itu kenyataan yang menjadi cahaya akidah. Yang digelapkan oleh dosa. Dengan orang kafir menjadi kafir, kita membuat dosa. Tapi cahaya ni tetap ada. Tetap ada. Tidak terhapus. Tidak terhakis. Wahai sekian umat manusia, sungguh telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepadamu nur yang menerangi. Itu dia. Cahaya akidah kita dalam hati kita. Jadi di belakang hari, semasa yaumul hisab, Allah berfirman kepada malaikat, jangan kamu membenarkan dalam neraka orang yang ada sebiji sawi iman dalam hati dia. Ya Allah, ya Karim, ya Allahu Akbar. Allah Ghafurur Rahim. Kafir pun ada. Itulah Allah Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Allah. Setentunya lah rahmatmu mendahului kemurkaanmu. Setentunya lah benar kau berkata, kamu menetapkan kasih sayangmu di atas dirimu. Jangan kamu membenarkan dan mereka orang-orang ada sebiji sawi iman dalam hatinya. Ya Allah. Yang kafir pun ada. Walau digelapkan dengan dosa, tapi masih ada. Ini kasih sayang Allah. Belum kita diturunkan ke dunia, di alam azali dia dah semat pasport kita ke syurga. Semua. Dia sematkan pasport ini, international pasport ni, dalam hati semuanya. Karena bila kita turun ke dunia, masing-masing akan dapat kitab amalan masing-masing. Ada yang jadi kafir, ada yang jadi Islam.
Ada yang jadi murtad, free thinker, yang tak ada agama, ateis yang tak percaya pada Tuhan dan sebagainya. Ini masing-masing punya kitab yang Allah berfirman, kau akan ikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Tapi setiap ciptaan manusia sudah diberi international passport untuk ke syurga. Setiap sebelum kita turun di alam dunia sudah diberi. Kalau tidaklah kerana karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu ikut syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Kalau kita sudah faham ini, bersyukurlah kita. Dahlah pandangan kita berubah. Jangan pandang orang kafir, jangan. Mereka pun ada international passport. Kita pun ada. Mereka kafir kerana mereka dapat skrip kafir. Kita Islam kerana kita dapat skrip Islam. Kamu akan mengikut kitab ini. Ini skrip kita. Sehingga hari kebangkitan. Dan Allah berfirman, ketetapan aku tidak boleh berubah. Tengok. Ada kalian mendapat skrip wanita. Sampai mati wanita. Lahir wanita, mati wanita. Yang dapat skrip lelaki. Lahir lelaki, mati lelaki. Yang dapat skrip, apa khabar bang? Begitulah. Dia datang, begitulah dia balik. Kan? Begitulah. Kan? Skrip juga. Tapi dari segi jiwa atau roh, tak ada apa khabar bang. Tak ada. Kan? You ingat, saya pesan ni. Jiwa kita yang turun dari alam azali, tidak ada jantina. Ingat ni. Jiwa kita yang turun dari alam azali, tak ada jantina. Bila masuk ke alam dunia, masuk ke badan bayi, itu bayi ada jantina. Jadi jiwa kita terpaksa ikut jantina itu. Faham saya tak? Tidak di alam azali kita dah ada lelaki perempuan. Tak ada. Itu jantina ada pada badan bayi itu. Bila kita turun dari alam azali masuk ke badan bayi itu, barulah kita jadi lelaki atau perempuan. Faham ni? Kan? Jadi awak dapat skrip perempuan lah. Kerana bayi itu perempuan. Awak dapat skrip lelaki lah. Apa awak dapat skrip? Apa khabar bang? Apa khabar bang lah kan? Tangan patah kan? Boleh buat kan? Masing-masing lah. Dan ikut skrip awak masing-masing. Kita tidak boleh menghina. Semua kita seniman dan seniwati. Kita mesti menghormati. Dia dapat skrip kafirun lah. Kita hormat. Dan dia pun hormat. Kau dapat skrip Islam lah. Itu skrip. You tak ingat. Bila kita mati, kita meninggalkan semua sekali. Semua kita tinggalkan. Nama pun kita tinggalkan. Agama pun kita tinggalkan. Bila di alam barzakh, mana ada agama? Walhasil balik asal. Ada agama. Jadi agama tu dalam alam dunia. Kalau agama ada dalam alam barzakh, semua yang hantu-hantu sampai alam barzakh jadi alim. Tobat. Yang kacau aku nak semayang hari-hari. Kenapa? Kau tahu dulu, aku perompak besar, mafia, aku mati, polis tembak aku 12 kali, matilah. Ni aku dah tobat. Alam barzakh aku nak hari-hari semayang nak masuk surga. Tak ada agama lagi. Jangan meripik. Tak ada agama. Walhasil balik asal. Tak ada agama. Dan, itu pasal bila kita faham ini, kita mesti menghormati satu sama lain. Dan setiap kita semua sudah ada sebiji sawi.
cahaya akidah itu. Alastu birabbikum. Sudah ada. Bala, benar. Sudah ada. Tersemat dalam hati semua yang Islam dan bukan Islam. Yang walaupun digelapkan oleh dosa, tapi tidak hilang. Dan hari kemudian Allah berfirman kepada malaikat, jangan benarkan orang ada sebiji sawi iman kepada Allah masuk ke neraka. Malaikat akan periksa satu persatu. Oh, tak boleh. Awak tak boleh masuk neraka. Awak keluar. Dia tak kasih masuk. Dia kena periksa. Dan semua ada. Pasal cahaya tu, bila dah belakang hari akan bersinar. InsyaAllah. Itu satu. Menunjukkan kasih sayang dia. Sebelum dia turunkan kita ke alam dunia, dia sematkan pasport ke syurga. Semua orang. Begitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kedua, 99 kasih sayang dia menunggu kita di hari kemudian. Satu kasih sayang dia, seluruh alam boleh berkasih sayang, walaupun haiwan. Lagi 99 menunggu kita di belakang hari. Itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat atau kasih sayang. Dia telah membahagikan daripadanya sebuah rahmat, satu saja rahmat atau kasih sayang dia untuk seluruh makhluk ciptaannya. Dan rahmat dengan rahmat tersebut, mereka berkasih sayang. Kita yang ada ni, ini ya satu aja. Dia berkasih sayang, dikasih, kita boleh berkasih sayang. Dan dengan rahmat tersebut, binatang liar berbelas kasih kepada anaknya. You tengok ni, saya terangkan. Ini dengan rahmatnya tersebut itu, binatang liar berbelas kasih kepada anaknya. Makna binatang liar ni dia mesti kuda, rusa yang berkaki 4 ini. Dia bila lahir anak dia gugur ke bawah tau. Dia lahir berdiri. Bila dia lahir, anak dia gugur ke bawah. Tapi dia tidak akan pijak. Kerana kasih sayang ibu kepada anak dia. Dia tidak akan pijak. Lagi Allah. Allahu Akbar. Allah Ghafurur Rahim. Yang mencintai kita lebih dari ibu kita. Adakah dia nak melempah kita ke neraka? Subhanallah. Tengok ni. Tengok hadis ini. Dan dengan rahmat tersebut, binatang liar berbelas kasih kepada anaknya. Makna bila dia lahir, anak tu gugur di bawah dia, dia tidak akan pijak. Tidak satu pun pijak. Malahan mereka menjilat anak dia kasih bersih. Jilat dengan lidah dia. Sayang. Walaupun kita geli, tapi dia mak. Dia jilat. Dan saya pernah berjumpa kasus atau kes-kes di mana mak dia sedut hidung anak dia pingus. Susah nak keluar. Sedut keluarkan. Sedut dengan mulut. Bayi dia kadang ingus banyak sangat. Sayangnya ibu kepada anaknya. Disedut ingus tu keluar. Dengan mulut. Begitu sayang ibu kepada bayinya. Begitu sayang binatang kepada anak dia. Bila lahir anak tu gugur, dia tidak akan pijak. Malahan dia jilat sehingga bersih. Seperti memandikan dengan jilatan itu. Lagi Allah. Dia menundakan 99 kasih sayangnya. Menunggu kita di hari kemudian. Di hari kemudian. Satu saya seluruh dunia alam ini boleh berkasih sayang. 99 kasih sayang dia menunggu kita
di hari kemudian. Sesungguh Allah lebih sayang kepada hamba-Nya, melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ibu tidak akan sanggup, ibu yang normal, tidak akan sanggup melimpah anaknya ke dalam api. Lagikan pula Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur Rahim. Dan Rasulullah bersabda, seandainya orang kafir tahu tentang ini, maka tidak ada satu akan putus asa masuk ke syurga. Tengok ini. 99 rahmat dia menunggu kita. Semua. Walau beriman, tidak beriman, menunggu kita. Rasulullah kata kalau orang kafir tahu tentang ini, tak ada satu akan putus asa untuk masuk ke syurga. Begitu hebatnya Allah dengan kasih sayangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua masuk syurga. Tengok ni. Kita tengok Nabi Isa berkata, kalau Taurat tidak dikorupsi, tidak turun Zabur. Kalau Zabur tidak dikorupsi, tidak turun Injil kepada aku. Kalau saya tidak silap susunan dia. Begitu. Dan kita tahu kalau tidak Injil dikorupsi, tidak turun Quran kepada kita. Dan Allah berjanji, aku akan jaga keutuhan Quran ini. Dan sampai sekarang, Quran ini utuh. Mereka tidak boleh dapat menunjukkan Quran ini dikorupsi. Sampai sekarang masih utuh. Masih dalam bahasa orang putih, otentik. Masih. Jadi kita tengok hadis ni. Kemudian kitab itu Allah wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Nabi-nabi dipilih, wariskan. Ataupun pada anak-anak dia atau cucu-cucu dia atau pengikut dia kan. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya mereka. Tapi antara mereka ada yang tidak beriman. Ada yang murtad dan sebagainya. Dan kitab itu dikorupsikan. Ya. Dan di antara mereka ada pertengahan. Kan? Makna kadang-kali begini, kadang-kali begitulah. Pertengahan. Ya. Kadang-kali mengikut yang sebelah kiri, kadang-kali ikut yang sebelah kanan. Tapi ada juga yang dahulu berbuat kebaikan. Jadi ada yang baik, ada pertengahan, ada yang jahat. Yang sama-sama dapat tu kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sama. Tapi ada yang jadi jahat, ada yang baik, ada yang pertengahan. Apa Rasulullah berkata? Mereka semuanya adalah satu derajat dan semua masuk syurga. Tengok itu. Ini bukan saya cakap. Ini hadis sahih. Mereka semua adalah satu derajat dan semuanya masuk syurga. Macam mana kita nak nafikan? Kan? Yang menganiaya diri mereka, orang dah jadi tak beriman. Pertengahan ada yang munafik. Ada yang dahulu berbuat kebaikan yang baiklah dari permulaan pun ada. Ada yang baik, pertengahan, jahat dan sebagainya. Walaupun semua dapat Quran, masih terjadi. Tapi Rasulullah kata semua itu satu kumpulan. Dan semua itu masuk syurga. Itu yang ketiga. Jadi soalannya, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak milik Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, hendaklah kepadanya saja orang yang bertawakal. Jadi kita ahli sufi, jangan kita putuskan ni neraka. Jangan. Oh, dia tak mengikut Quran dan Sunnah. Oh, dia tak mengikut Sunnah sahabat-sahabat.
neraka. Tak boleh. Jangan menetapkan. Balikkan pada Allah. Kerana Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Nah, tengok tu. Dia tidak mengambil sekutu untuk menetapkan keputusan. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Jangan bikin keputusan. Neraka. Oh, istinja tak betul. Neraka. Oh, baca tajwid tak betul. Neraka. Taranum tak betul. Sumbang. Neraka. Menghukum. Tak boleh. Jangan memburukkan lagi nama Tuhan kita. Keempat, bukan amalan yang buat kita masuk syurga. Keredaan. Ya. Itu yang Rasulullah bersabda. Tidak seorang tu masuk ke syurga dengan amalannya, tetapi dengan keredaan Allah. Begitu juga diriku. Tak boleh lari. Keredaan itu pasal Rasulullah dicederakan oleh kaum Quraisy masa perang Uhud. Maka Rasulullah bersabda, bagaimana kamu akan dapat keuntungan bila kamu mencederakan Nabi yang dihantar kepada kamu? Maka turun Jibril, engkau tidak berhak, Allah berfirman kepada Rasulullah, engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan itu. Untung tak untung bukan urusan Rasulullah. Sama ada dia menerima taubat mereka atau dia menyeksa mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Walaupun dia cederakan kamu, sama Allah, siksa atau tak siksa itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Dan jadi di sini jelas, jangan menetapkan, jangan menghukumkan. Rasulullah pun diberi peringatan. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang di bumi. Dia yang membuat keputusan di hari kemudian. Dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan dia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jangan kita buat keputusan. Ingat sahabat kita ahli sufi. Ingat, biarkan ketetapan ni hanya untuk Allah. Kan? Dan kerana itu juga orang yang bunuh 100 orang, diampunkan dosa dia bila dia meninggal dunia dan masuk syurga. Bukan kerana amalan dia. Amalan dia membunuh 100 orang. Keredaan. Allah reda kerana dia mau tobat. Begitu juga seseorang pelacur yang memberi anjing kehausan nak mati, minum. Allah ampunkan semua dosa. Bagaimana Allah mengampunkan dosa dia tak sembahyang, dia pelacur dan sebagainya? Kerana keredaan. Dan dia akan masuk syurga kalau Allah ampun. InsyaAllah dia masuk syurga. Bukan kerana amalan. Amalan dia melacur. Keredaan. Walaupun kamu ulama setinggi gunung ilmu kamu ke, warak kamu setinggi gunung ke, tak ada garanti kamu masuk syurga. Kerana seorang masuk syurga dengan keredaan Allah. Bukan amalan. Dan bukan saja itu, Allah juga janji akan mengampunkan iblis dan sekutu-sekutunya. Ini keruk yang paling besar. Ini apa tu? Penjahat yang paling besar, Datuk Mafia ni. Pun Allah boleh ampunkan. Begitu sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, walaupun jin dan manusia.
Hanya iblis berkata dan kunjungnya, ya Allah, kami dah berdosa kepadamu, ampunkanlah dosa kami. Allah akan ampunkan dan akan meletakkan mereka ke posisi ataupun tempat atau derajat sebelum mereka dihalau daripada syurga. Oh, balik menjadi Azazil, ketua malaikat. Iblis akan jadi Azazil, ketua malaikat. Begitu hebat dan tak ada masa terhad. Kau mesti menerima tawaran ni dalam 6 bulan. Tak ada. Apa tu? Terbuka. Terbuka. Bila-bila masa. Iblis dan kuncu-kuncu kata, ya Allah, kami dah berdosa kepadamu. Ampunkan dosa kami. Allah Akbar. Begitu Allah punya sifat kasih sayang. Tidak dia letakkan had masa. Yang kelima, menunjukkan sifat kasih sayang dia. Hidup ini hanyalah senda gurauan. Kepada semua. Kepada semua. Dan kampung akhirat menunggu kita kepada semua yang beriman dan tidak beriman. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatan, sudah ditetapkan. Kita turun ke bumi, masuk ke badan bayi itu. Kitab amal itu sudah tergantung di leher bayi itu. Nah, kami tetapkan amal perbuatan sebagainya tetap kalung pada lehernya. Sudah ditetapkan. Makna kita akan hidup mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Kamu akan tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Jadi kamu turun dari alam azali, jiwa kamu turun masuk ke badan bayi itu. Maka bayi itu jantinanya perempuan, maka kamu akan jadi perempuan sehingga kamu wafat. Lelaki, kamu akan jadi lelaki sehingga kamu wafat. Dan itu berikutan dengan saudara mara, mak, bapa, bangsa, bahasa, kebudayaan semua terikat dengan bayi itu. Dengan amal, kitab amal kita yang tergantung di leher kita. Kita akan ikut sehingga hari kebangkitan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita akan ikut. Dan kitab inilah yang kita akan lihat kembali. Bila kita dibangkitkan, maka Allah berfirman, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijemput terbuka. Itulah kitab yang tergantung di leher kita tu, yang terbuka. Bagi saya itulah video hidup kita. Kita dibangkitkan umur 33 dan jasad yang baru. Dan tanpa memori ingatan pada penghidupan alam dunia kita dulu. Pasal kita dibangkitkan dengan jasad yang baru, memori yang baru, bersih, suci. Suci, bersih, memori. Dan lepas tu disuruh tengok video kita. Bila kita tengok video kita, kitab yang dijumpai terbuka, video kita, daripada pada zaman ni kita panggil video lah. Dari hari muka kita atau lagi canggih lah. Tapi kita tengok, oh rupanya kita dulu hidup di dunia, kita berlakon menjadi begini. Baru kita tengok, oh itulah cerita senda gurauan, main-main, itulah sandiwara yang dulu kita hidup di dalam situ. Di situlah kita tengok perit maungnya hidup kita, sedih, bahagia dan sebagainya hidup kita. Dalam kitab yang dijumpai terbuka, dan tengok ni juga. Bacalah kamu kitab itu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadap dirimu. Itulah buku hisap kita. Untuk ahli sufi. Untuk ahli sufi. Itulah hisap kita. Buku yang dijumpai terbuka. Kita lihat sendiri.
Jadi kita lihat dalam buku itu yang kita dikatakan buat salah, buat tak salah, berdosa, murtad, kafir dan sebagainya. Kitab kita gitu. Itu hanyalah satu lakonan. Kalau kita buat itu satu lakonan. Kan? Karena itu baru kita sedar. Benar Allah berkata dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya permainan dan senda gurauan. Pasal kamu akan hidup mengikut kitab hingga sehari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan kita tengok video kita tu, kitab yang terbuka baru kita sudah betul lah, ini sandiwara lah, senda gurauan kan. Dan lepas tu malaikat datang, semua dijemput ke kampung akhirat. Itu dia, sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau mereka mengetahui. Semua. Dia tak cakap orang Islam. Semua. Semua yang berlakon. Semuanya berlakon. Malaikat kata, kamu dah lihat video kamu itulah senda gurauan, main-mainan ilahi. Sekarang semua dijemput ke kampung akhirat. Itu dia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun kita tengok sandiwara yang kita main betul pahit, maung, banyak kesedihan dan sebagainya. Tetapi balasan Allah, syurga itu, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari semua jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal salih yang mereka telah kerjakan. Salih itu kita mengikut taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang salih. Jalankan semua perintah Allah. Kita semua kafir tak kafir menjalankan peranan kita mengikut kitab takdir kita. Maka inilah Allah beri ganjaran syurga. Aku tutupkan keindahan syurga itu daripada mereka sehingga mata mereka tidak bisa melihat. Jadi pada masa ini kita tak boleh bayangkan keindahan syurga itu. Telinga kita tak boleh membayangkan kesedapan syurga itu. Dan tidak bisa terlintas di hati kita, tak boleh cuba nak bayangkan. Cantiknya, indahnya syurga itu. Allah Ghafurur Rahim. Dia kasih kita. Kerana paut maung kita hidup dalam dunia ini, kan? Awak fikir, saya dah 70. Awak best 70 tahun. Awak nak ganti boleh? Kan? Ha. Dan makin hari, makin kita makin TUA. Baca sendiri TUA, saya tak nak sebut. kan? Ada ke enjoy jadi TUA? Tak ada. Bukan komplain, cakap aja kan. Sakitlah kan. Sendi-sendi sudah inilah. Rambut dah tak boleh hitam lagi lah kan. Mata dah kurang lah. Tenaga dah kurang kan. Aliu asyik jatuh kan. Enjoy ke jadi TUA? Tentu tak enjoy. Kan? Hidup kita dalam dunia macam-macam pancaroba. Kan? Sampai yang tak boleh tahan bernyanyi, beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Tak boleh tahan. Tak boleh angka. Kan? Begitu hebatnya sandiwara dunia ini. Tapi dia balasan Allahu Rabbi. Hebat. Kita boleh menjangkau fikiran kita. Kan? Jadi semua akan masuk syurga. Hiduplah kamu mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Bila kita bangkit, lihatlah kitab kamu yang terbuka. Itu video kita. Cukuplah itu menjadi hisab untuk kamu. Dan lepas itu malaikat kata, okey, semua dijemput ke kampung akhirat. Itu dia. Dan bagaimana ayat kesiksaan? Kita tengok ni.
Adapun orang kafir, maka aku Allah akan menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong. Ini ayat seksa ni turun masa jahiliyah. Masa zaman Rasulullah, Arab jahiliyah ni sangat jahat. Anak perempuan ditanam hidup-hidup, berjudi, minum arak, berzina. Oh, macam-macam lah. Rasulullah pun nak dibunuh. Orang-orang beriman dibunuh, disiksa dan sebagainya. Begitu jahat. Jadi Allah mengata pada mereka, berfirman kepada kau orang jahat, aku akan azab kau dengan siksaan yang pedih. Tetapi betul ke? Kalau itu saya kata, kalau bapa kita kata pada anak kita, kau lari-lari dalam rumah ni, tok patahkan kaki kau, tok patahkan tangan kau, akan tok buat begitu. Kalau tok buat begitu, tok apa ni, mental tak betul lah. Dan kalau Allah buat begitu, bagaimana mental Allah? Begitu orang kafir berkata. Kan? Kenapa tok kata begitu, kau tok tak buat? Gertaklah. Supaya cucu jadi baik. Nenek pun selalu gertak. Kan? Tok pun selalu gertak. Tapi tidak buat. Gertak. Nah, itu yang Allah berfirman dalam ayat ini. Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan dari api menyerkup dari atas mereka. Dan lapisan-lapisan dari api yang datang dari bawah mereka. Atas bawah Allah akan bakar mereka. Tapi apa Allah berkata? Dengan azab yang demikian, itulah Allah menakut-nakutkan hamba-hamba. Menakut-nakutkan. Mana Allah ada buat? Ada sekarang orang dalam neraka. Ada sekarang orang tengah disiksa oleh Allah dalam neraka. Tak ada. Yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Gertak. Tapi kita pergi pekan, bandar. Tuhan, Tuhan zalim. Tuhan Allah. Bakar. Hidupkan balik, bakar lagi. Hidupkan, bakar lagi. Ini gila mereka je ni kan. Kalau orang manusia pun dia gila kan. Kalau dia ada power, dia dah bakar, dia hidupkan, dia bakar. Ini kira orang gila. Lagi Allah. Adakah Allah gila? Itu yang orang barat berkata, Tuhan kamu gila. Gila. Nyanyuk, gila. Tak ada kerja lain, seksa. Kenapa jadikan kami kalau nak diseksa? Kenapa tidak tanya kami nak dijadikan ataupun tidak? Orang barat. Dan kita tambah minyak. Seksa. Kafir. Seksa. Kafir. Masuk neraka. Seksa. Kita tambah lagi. Padahal Allah berkata, yang demikian Allah menakutkan. Kerana rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Jadi ayat-ayat seksa ni hanya menakutkan, gertak. Si datuk nenek menggertak cucu. Supaya cucu tidak buat lagi. Takkan dia nak bakar kaki cucu tu. Atau patahkan. Gertak. Tapi kita sudah heboh-hebohkan satu pekan. Orang kafir dengar arah, kita tengok tu. Tuhan orang Islam ni betul zalim. Tuhan orang Islam suka seksa. Macam-macam tomah dilempah kepada Tuhan kita. Kan? Sesungguhnya Allah adalah maha lembut. Ya Allah. Maha lembut. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ya Allah. Seperti nenek sayang cucu dia, nenek sayang. Walaupun nenek cakap kau curi goreng pisang nenek bakar kaki kau. Lepas tu nenek bakar tangan kau. Sebenarnya itu gertak. Nenek biasa sayang. Lembutnya nenek pada cucu tu.
Bila cucu tu kena apa, luka sikit, nenek meraung nangis. Dia, kenapa kau luka? Nenek dia sayang. Sayang nenek. Kena gigit semut, nenek meraung. Aduh, sakitnya. Cucu aku taruh obat. Kata nenek dia sayang. Lembut. Allah lagi maha lembut. Maha lembut. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia kata tentang ayat-ayat siksa, ini untuk menakutkan. Itu kita tengok sendiri. Dia menakutkan. Yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Itu dia. Tapi tengok pensyarah neraka. Kan? Tidak taat pada suami, neraka. Tapi suami punya perangai, syaitan pun malu. Suami punya perangai, syaitan pun malu. Tapi kita masuk isteri taat. Macam mana? Nusus. Isteri nusus, suami menyusu dengan arak. Kan? Mana? Balik pukul bantai. Oh, tidak taat pada suami, neraka. Tengok suami itu macam mana kan? Nak taat. Asyik bantai neraka, hukum. Bila dia menghukum neraka, dia tak ada sifat kasih sayang. Dia tak ada sifat rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah ada. Ini dia neraka. Sikit dia neraka. Jadi orang-orang dengar, terutama yang bukan Islam, kau tengok. Wah, Islam sikit kau salah, habis kau. Kau bukan aja orang Cina cakap kau kena seksa 2 kali. Kita tengok macam mana 2 kali. Kubur 1 kali, belakang neraka 1 kali. Double kena seksa. Jangan masuk Islam. Double seksa. Macam double seksa. Dalam kubur 1 seksa. Kelentung. Time Jepun sampai sekarang belum habis. Masih kena seksa kan. Kelentung. Bila nak habis dah kan dah? Bila nak habis? Nabi Nuh punya umat masih kelentung dalam kubur kan, belum habis lagi. Dan bila neraka sambung lagi. Kan? Bila nak habis seksa kubur? Kan? Jadi Cina kawan cakap, wah, lu Islam 2 kali pukul lah. Apa kali 2 kali pukul? Itu lu alam kubur lah pukul. Nanti neraka lagi pukul 2 kali. Saya tak dengar. Kan? Kerana kita memandai-mandai menuduh Tuhan kita itu suka menyiksa. Neraka. Tidak sah. Wah, angkat semayang boleh jadi sikit tak kena kan. Tidak sah. Sembahyang boleh jadi diri tak betul. Tidak sah. Sembahyang boleh jadi tangan tidak betul. Tidak sah. Dia menetapkan dan menghukumkan. Neraka. Tidak sah. Sesat. Dia menghukumkan. Kalau dia menghukumkan sesat tu, dia mengatakan skrip tu sesat, tak apa. Dia mengatakan sesat dan akan dihukum dengan neraka. Itu tak boleh. Kan? Jadi, setelah lihat video ini masih maukah berbuat dosa? Bertaubatlah. Tapi Allah yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Macam mana nak elak? Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada pilihan. Kan? Buruk dan baiknya takdir rukun iman ke-6 datang daripada Allah. Macam mana kita nak elakkan? Kan? Taubat pun datang daripada dia. Kan? Gambar seksa neraka bagi orang yang berdosa. Tengok ni. Ini orang kafir tunjuk. Tengok ni. Ini Islam. Mau masuk Islam, tengok ni. Kamu akan lahir macam ginilah. Orang Islam. Ni. Dia pakai kita beri gambar. Dia tunjuk Islam tidak baik. Tengok. Mau masuk Islam, itu. Lu mati semua ini dalam. Kan?
Masuk Islam, tengok tu, kena bakar, kena bakar. Ini kerja pensyarah kita. Menggambarkan Allah menyeksa, 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 menyeksa. Menggambarkan Allah tu sangat zalim. Malah Allah tidak buat, Allah tidak buat, Allah tidak buat. Kalau kau curi lagi nenek goreng pisang, nenek akan bakar kaki kau. Ada nenek buat. Nenek gertak. Itu yang Allah beri. Dengan demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Gertak. Tapi kita cakap seolah-olah Allah mesti buat. Orang kafir sudah gunakan sebagai modal. Tengok ni. Mau masuk Islam, tengok ni. Dah. Yang tak kuat iman sudah lari dah kadang. Takut. Jadi bagaimana mereka memikirkan dan menetapkan, celakalah mereka. Bagaimana dia menetapkan ni? Kafir, kafir. Sesat, sesat. Bukan pada perbuatan. Pada pemainnya. Itu yang tak boleh. Celaka. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya. Dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Dan kita terpengaruh oleh pensyarah-pensyarah ini. Ni Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dalam dunia ni menarik hatimu. Wah, itu cerita pasal syurga, cerita pasal kebaikan, belakang cerita pasal neraka. Seksa neraka. Orang dengar, dia ni bersyarah bagus lah, kau mesti dengar. Wah, dia bersyarah. Kau dengar pasal seksa, kau menggigil-gigil. Sebelum kau dengar dia punya syarahan, sebelum kau menggigil-gigil dengar syarahan tentang neraka, kau pakai gigi palsu keluarkan dulu, takut tertelan. Tertelan arwah, menggigil-gigil, tertelan gigi palsu, belum masuk neraka dah arwah. Kan? Tapi dia menceritakan neraka, 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 neraka. Kan? Ini menarik orang. Kamu buka lah, sahabat, buka internet. Type pensyarah dan neraka. Wah, semua gambar pensyarah tentang neraka. Wah, hebat betul. Semua neraka, neraka mereka beri keputusan. Kan? Ini yang menarik hatimu. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran Isa konon dia yang benar. Berarti ini semua masuk neraka. Dia tak sendiri tak boleh garanti dia tak masuk neraka. Tapi cara dia cakap dia macam terkecuali. Dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Betul. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan kamu menunjukkan Allah tu zalim, suka menyiksa. Kamulah penentang-penentang yang paling keras. Kerana dan kecelakaan bagimu disebabkan kamu mensifati Allah. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Tidak zalim. Dia maha pengasih, maha penyayang, dia maha lembut. Maha suci Allah, dia maha tinggi. Dan maha tinggi dia sifat-sifat mereka berikan. Dan mereka tidak menghormati Allah dan penghormatan yang semestinya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dan peragungan yang semestinya. Itu dia. Dan semua Allah buat berhikmah. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami menciptakan sesuatu tanpa hikmah? Kalau Allah membuat sesuatu sia-sia atau tak berhikmah, dia tidak maha bijaksana. Dia tidak boleh jadi Tuhan. Walaupun satu dia buat sia-sia, dia tidak boleh jadi Tuhan. Jadi semua dia buat tu, semua ada hikmah, semua adalah nikmat. Kita tidak tahu. Tapi semua adalah kebaikan untuk kita. Tak ada satu yang dia buat tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, dia tidak boleh jadi Tuhan. Berarti dia buat sesuatu sia-sia. Semua itu dia buat ada kebaikan untuk kita. Itu yang dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Apa ke nikmatku kau nafikan? Kalau tidak salah, 33 kali dia sebut. Apa ke nikmatku kau nafikan?
Semua dia susun untuk kita. Semua yang terbaik kerana dia maha bijaksana. Kalau tidak terbaik, dia bukan maha bijaksana. Dengan itu, apakah nikmat dia yang kita ragukan? Apa dia? Mana dia? Karena itu orang beriman, ahli sufi berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Itu dia. Semua ada hikmah. Maha suci engkau, maha peliharalah kami dari siksa neraka. Tapi ada orang tak boleh terima. Konon dia boleh ubah. Apa Allah SWT tetap tahu dia boleh ubah, dia lagi pandai daripada Allah. Ingat kita kata, kalau satu Allah buat sia-sia, tak ada berhikmah, dia tak boleh jadi Tuhan kerana dia tidak maha bijaksana. Jadi semua yang dia buat tu berhikmah, itulah mana nikmatku kau nafikan. Tapi kalau kita mengatakan ada yang tak betul kita boleh ubah, maka itu Rasulullah cakap, kalau engkau berfahaman begitu, pasti engkau masuk neraka. Kan? Maka perlulah engkau ketahui bahawa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang daripada kamu, dan sesuatu yang mesti kamu kena tidak akan dapat, sesuatu yang tidak kena pada kamu, tentu kamu tidak kena. Apa yang kena pada kita tetap kita kena, apa yang tidak kena pada kita tidak akan kena. Kita tak boleh ubah. Kalau kita ingat kita boleh ubah, jika engkau mati dengan keyakinan kita boleh ubah, pasti engkau akan masuk neraka. Itu pasal Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Selagi kita tidak terima takdir itu, buruk dan baiknya takdir itu datang daripada Allah, dan kita pegang itu, dan kita tidak akan kata kita boleh berubah. Semua itu yang terbaik. Kalau kita kata kita boleh ubahkan, kan, maka Allah tidak akan menolong kita, dan kita tidak akan dapat hikmah kebaikan yang ada pada takdir itu. Pasal kita ingat kita boleh ubah. Boleh kita ubah. Pelan induk Allah yang maha bijaksana. Pakai akal sikit. Tapi orang mengatakan dalam firman ni, kita mesti berusaha. Baru kita boleh mengubahkan hidup kita. Ini apa story ni? Allah kamu ketepikan. Pelan induk Allah kamu ketepikan. Lauh mahfuz kamu ketepikan. Kun kamu ketepikan. Kamu boleh ubah. Adakah sesuatu yang Allah buat yang tak ada hikmah? Kamu lebih pandai. Jadi kalau kamu tak nak terima takdir yang Allah SWT tetapkan pada kita, maka kamu tidak akan dapat hikmah di sebaliknya. Allah tidak akan menolongmu dan kamu tidak akan dapat hikmah. Itu terjadi pada masyarakat Islam. Bila terjadinya tsunami, terutama di Aceh, mereka mengata masyarakat Islam di Aceh, terutama kaum ibu, mendedah-dedah aurat dan sebagainya. Disalahkan kaum ibu. Tapi orang barat mengkaji tentang tsunami dapat ilmu. Dapat ilmu, kita dapat bencana. Pasal ulama mengatakan kaum ibu punya pasal turun balak ni, maka diperketatkan syariah. Tapi barat mengkaji, dapat ilmu. Dia bikin siren tsunami. Dia jual berbilion dolar satu. Dia dapat ilmu. Pasal kita, pandangan kita sempit. Pandangan kita sempit. Kita tak nak terima ini adalah takdir dan Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui olehnya. Kita belajar Iqra. Berlaku ya tsunami. Belajar Iqra. Belajar. Allah mengajar kamu ilmu yang tidak diketahui oleh kamu. Tapi kita mensifatkan lain. Itu dia. Kalau kita tidak terima takdir, Allah tidak akan menolong kita.
Jadi adakah seorang hamba Allah tu merungut dan tidak puas hati? Padahal Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Hendaklah dia jangan merungut atau bersusah hati tentang apa saja yang ditimpakan Allah kepadanya, sama ada baik atau jahat. Hendaklah reda dengan senang hati terhadap apa dilakukan. Semua itu berhikmah. Kita tidak tahu obat itu pahit, tapi dia menyembuhkan. Hendaklah kamu sentiasa sabar, reda dan menyesuaikan diri kamu dengan Allah, dengan takdir kita, dan tenggelam diri kamu ke dalam lautan lakuan-lakuan. Apa juga berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang dapat petunjuk dan rahmat daripada Allah SWT. Oleh itu, hendaklah kamu sentiasa sereda, sabar, berpegang teguh kepada Tuhan. Redahlah ia dengan Allah, bertambah hampirlah dia dengan Tuhannya, bertambah cintanya kepada Allah. Allah tidak zalim. Kenapa Allah tidak zalim? Tengok, dia tidak menganiayakan seorang walaupun sebesar zarah. Kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim. Takkan Allah bohong, ya Allah, ya Karim. Dia tidak aniaya. Dia tidak buat zalim pada hamba dia. Takkan dia bohong. Tapi bagaimana itu ayat neraka. Itu dah yang kata yang demikian Allah menakutkan hamba-hamba. Menakutkan. Tapi kita tafsir aniaya. Apa ini? Apa ini? Apa yang kita buat? Kan? Ini Allah sendiri berfirman, dia tidak aniaya. Walaupun sedikit atau sebesar zarah pun tidak aniaya. Dia tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tengoklah. Dia bohong ke? Tidak. Dia tidak bohong. Ini benar. Ini benar. Jadi bagaimana ayat neraka? Dia dah buat belum? Belum. Jadi ayat itu menakutkan. Adakah nenek tu dah bakar cucu dia pakai kaki? Belum. Kenapa nenek cakap kau curi goreng pisang nenek bakar kaki kau? Kenapa nenek cakap gertak, menakutkan. Jadi pendakwah kita hendaklah berhati-hati. Jangan membuat sesuatu kenyataan yang mentomah keagungan kesucian Tuhan kita. Dia tidak berbuat zalim kepada apa pun. Syekh Abdul Qadir beristilah tidak adil atau zalim tidak terpakai kepada Allah. Dan adakah patut seorang hamba itu merungut tidak puas kepada Allah? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Dan katakan Allah mempunyai hujah yang jelas dan kuat. Tentu. Dia dah kata yang demikian Allah menggertak atau menakutkan. Kita yang kata dia seksa macam betul dia. Neraka sudah ada. Sudah ada orang dalam neraka. Sudah diseksa. Tak ada, malahan semua dilahirkan dikasih sebiji sawi iman. Lepas dia kata, malaikat pastikan jangan ada sebiji sawi iman. Orang yang ada sebiji sawi iman masuk neraka. Malaikat akan periksa. Oh, ada. Semua ada. Jadi dia ada hujah yang kuat. Kita ni, mak kita gertak cucu dia nak bakar kaki kau curi goreng pisang mak kita. Kita dah heboh satu pekan. Mak kita nak bakar kaki anak kita. Dah orang berkata, mak kau ni zalim, mak kau ni zalim, mak kau ni zalim. Dan keluarga yang benci pada keluarga kita kadang-kadang itu keluarga betul ni zalim. Itu keluarga aniaya tengok. Jadi kita kata Allah tu zalim. Orang barat pun masuk sekaki lah. Tengok tuan orang Islam ni jahat, zalim. Suka seksa, suka aniaya dan sebagainya. Sadistic, diabolical. Wah, macam-macam dia tomah. Dia itulah Tuhanmu yang memiliki segala-galanya. Orang yang zalim itu ialah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinannya. Mungkin kamu sendiri yang zalim, bukan Allah yang zalim. Kita yang zalim. Kita menyatakan dia
apa tu, nak suka menyeksa dan sebagainya. Jika kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, maka kamulah adalah seorang kafir. Ini Syekh kata dia. Bukan saya dia. Sebab kamu menyalahi dia dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal dialah maha adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Dan itulah Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia selain main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kamu akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahami apa makna takwa? Ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Iaitu orang yang taat menjalankan hukuman Allah. Taat. Dan kita semua kita ni taat menjalankan skrip kita. Semua. Macam sebenar kalau kita betul-betul kita ahli sufi, kita perhatikan ini semua adalah lakonan. Tapi kita yang jalankan lakonan ini, kita tidak sedar. Ini adalah lakonan, kita anggap ni sebenar-benar hidup pada lakonan. Kan? Ha? Jadi kita ikut taat apa yang Allah suruh buat. Hubungannya dan memelihara dia jangan sampai terperusuk kepada perbuatan yang tidak diridai. Jadi kita semua kita ikut itu rukun iman ke-6 yang baik dan buruknya takdir kita ikut. Kan? Itu takwa. Walaupun kafir atau Islam tetap taat kepada skrip yang diberi pada kita. Semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya. Semenjak dari awal-awal lagi. Kamu tidak ada pilihan dengan dalam perkara ini. Walau kafir ke Islam tetap taat. Sami'nah wa ta'na. Dengar dan taat. Jalankan apa yang dia tetapkan dalam kitab dia. Semua. Itu takwa, taat. Dan itu dia. Demi sungguh kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari itu. Allah berkata, kamu akan taat menjalankan segala perintah Allah yang ada dalam kitab ini sampai hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itu kita kena baca ini buku kita sendiri sebagai hisab kita. Dan keadilan dia kita tengok. Dia maha adil apabila dia menghukum atau memaafkan, tiada yang dapat mempertikaikannya. So, jangan kita menghukum, mengadil. Kita tak boleh lawan Allah berkeadilan. Maka celakalah dia kerana mengambil alih hak pengadilan dari tangan Tuhan. Kerana Tuhan ada berfirman, akulah yang mempunyai hak mutlak kesaksian dan keadilan. Dan ini tidak aku kongsikan dengan sesiapa. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikut setiap syaitan yang jahat. Itu dia. Kita asyik mengatakan Tuhan itu menyeksa. Ini dia. Kita ingat kita bijak pandai tapi kita mentomah Tuhan kita. Dan orang kafir pun masuk satu kaki lah. Bila tengok kita tomah Tuhan kita, dia berikut. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kitab yang percaya. Ini dia. Dosa saya katakan, kalau nak berbicara tentang ketuhanan, pergi ke ahli sufi. Ini dia. Dan ada antara manusia ada yang membantah tentang Allah. Kalau kamu bukan spesialis, mahir dalam soal ketuhanan. Jangan kamu membantah tentang ketuhanan, kamu tak ada ilmu. Yang kalau kamu nak belajar tentang ketuhanan, kamu pergi ke ahli sufi. Mereka lah spesialis, mahir dalam ilmu ketuhanan kerana bertahun-tahun mereka belajar hanya satu perkara, ilmu ketuhanan. Ada di antara sahabat sudah 30 tahun belajar dengan saya. Ini juga ilmu ketuhanan. Ada 20 tahun, ada 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Lama belajar satu perkara, ilmu ketuhanan. Kalau buka internet, tengok syaran saya semua 200 lebih. Tentang apa? Ilmu ketuhanan. Tak ada yang lain.
Kalau kamu masuk universiti, kamu belajar 10 tahun satu perkara, tentu kamu sudah dapat apa tu, Dr. Rondes atau Masters ataupun PhD. Lagi kot 20 tahun, 30 tahun perkara yang sama. Tentu tanda kamu sudah jadi spesialis, mahir tentang ini. Kan? Kalau kita pandai membuat pandai apa tu, membuat baju apa langsir-langsir, dan anak kita ikut kita dia umur 10 tahun sudah start ikut kita buat langsir, jual bikin langsir, jahit langsir. Sekarang dia dah 30 tahun, 20 tahun ikut kita, takkan tidak mahir. Awak dengan saya ada yang 30 tahun, ada 20 tahun, ada 15 tahun, 5 tahun. Tentu mahir dalam satu perkara saja saya ajar, ketuhanan. Dan jadi di antara manusia yang tak ada, dan ada orang yang memata tanpa ilmu pengetahuan. Kamu tak tahu tentang ilmu ketuhanan, kamu cakap meripik meraban. Kan? Tak boleh. Kamu mesti jumpa sebenar-benar ahli sufi. Bukan ahli sufi yang terberang. Ahli sufi yang sudah makrifat dan tahu tentang bukan saja sifat Allah, juga tahu tentang af'al Allah, tahu tentang khusyuk dalam ibadah dan sebagainya. Ini dia. Jumpa mereka, belajar. Tetapi orang-orang yang zalim mengikut hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan. Kamu nak cakap pasal ketuhanan kamu, tapi kita tengok di pesada international, arena international. Bila keluar soalan, pertanyaan-pertanyaan yang sukar. Allah tu zalim, Allah tu suka menyiksa, dikeluarkan firman-firman yang tentang neraka, seksa dan sebagainya. Ahli syariah senyap. Tak berani jawab. Jawablah. Tak boleh jawab. Rasa ada dalam Quran firman-firman ini. Tak boleh jawab. Ditoma Tuhan tu jahat, suka menyiksa, tidak peri kemanusiaan dan sebagainya. Senyap ahli syariah. Tapi saya ahli sufi, kita jawabkan. Orang boleh terima. Jadi ini dia. Tapi orang-orang yang zalim mengikut hawa nafsu tanpa ilmu pengetahuan. Bila kena batang hidung, senyap. Jadi ahli syariah mau masuk bidang saya, mau kritik saya dalam pesada international, arena international. Saya cakap awak masuk, saya mai kampung. Sebelum kita berhujah, saya nak test awak, ada tak asas ilmu ketuhanan? Tolong terangkan saya apa maksud dia yang zahir. Senyap, terus tak masuk lagi. Terangkan ni dia jam, dia nampak kayu batu. Belum tanya lain, ini saya keluar lari. Nak masuk dalam kita punya arena, mesti faham. Kamu masuk dalam kumpulan kedoktoran. Kamu engineer, jurutera. Masuk dalam bidang saya, kedoktoran. Kamu mesti tahu sedikit sebanyak ilmu kedoktoran. Kalau tidak, tak boleh. Anjing dan kucing, tak boleh berhujah. Itu dia. Jadi, dia ikut hawa nafsu dia tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Dia tak boleh jawab. Akhirnya senyap, hilang. Tak masuk lagi dalam arena international. Tentu kamu tak boleh. Kamu mendekat Allah tu menghukum, menyeksa, neraka dan sebagainya.
Itu pasal Nabi Isa berkata, kenapa itulah pintu neraka? Kerana Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi kitalah yang ditanya. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu adalah kerana sungutan dan rungutan terhadap Allah SWT. Hendaklah dia jangan merungut atau bersusah hati tentang apa saja yang ditimpakan Allah kepadanya, sama ada baik atau jahat. Kembalilah kepada Allah dengan penuh khusyuk, rendah diri, bertawakal kepada dia dengan sepenuh penyerahan. Jadikanlah satu tempat meminta dan satu pemberi dan satu tujuan, iaitu Allah saja. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah, mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin mendapat keredaannya. Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan dia hakim yang sebaik-baiknya. Jangan menghukum. Ya. Bersabarlah, bersertalah dengan orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaan. Jangan kita menghukum. Orang nak menghukum nombor pasal. Kita relax, sabar, relax. Itu Allah punya ketentuan, bukan kita. Akhirnya berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Jadi di sini saya berhenti dan kembali ke Bayu. Kalau ada apa-apa pertanyaan atau insya-Allah boleh dijawab, saya jawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas arahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua semakin mampat, semakin kuat pemahaman tentang ketidakwujudan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya. Sebenarnya tadi di chat ada beberapa pertanyaan. Namun sepertinya sudah terjawab semua yang tadi Ustaz jelaskan ya dalam slide sebelumnya. Jadi mudah-mudahan tadi yang bertanya bisa menyimak lagi. Kalau malam hari ini mungkin tidak terlewatkan, nanti besok bisa dilihat di rekaman. Baik, saya beri kesempatan ke rekan-rekan yang ada di room. Dipersilakan untuk bisa bertanya langsung yang berkaitan dengan tak wujud ya. Silakan, nanti kita buka mic-nya, silakan raise hand seperti biasa. Ada? Sebentar. Dari syarahan malam ini saya coba beberapa menggarisbawahi, mengheadline, di antaranya adalah rahmatnya mendahului kemurkaannya, kedua 99 kasih sayangnya menunggu di hari kemudian, ketiga semua akan masuk surga pada akhirnya, keempat keredaannya bukan amalan kita, hidup ini hanya senda gurau, kampung akhirat menunggu kita semua. Ayat-ayat kesiksaan hanya peringatan untuk menakut-nakuti kita saja. Kemudian semua pasti berhikmah dan Allah tidak zalim kepada makhluknya. Kemudian terakhir adalah semua adalah keadilannya. Itu mungkin ya resume malam hari ini. Baik, ada yang bertanya? Dipersilakan di room. Tidak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana Abang? Saya dari Johor. Oh, dari Johor. Silakan Bang Daeng Nur. Silakan. Mau tanya Ustaz ya. Kadang-kadang ada masanya tu kita memang kita sentiasa kena bersabar Perasaan bersabar tu kena dibiasakan Ada suatu masa tu kadang-kadang kita berbual dengan sahabat-sahabat kita dimarahi Ustaz dimarahi atas sebab mungkin kita kata kejujuran kita lah. Adakah perlu kita menangkis apa yang dikatakan oleh sahabat kita tu, sedangkan benda tu yang kita nak cakap tu betul, tapi fikiran kita tu suruh kita berlawanan lah maksudnya. Tapi kita dah faham. Macam mana pendapat Ustaz tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasalah Cik Anu, kita baru-baru dalam arena ini macam ginilah. Nanti awak makin lama awak tak nak banyak cakap. Relax kan. Dan apa pun awak tengok kan, kalau dia marah awak senyum,
awak nampak Allah bergurau kan. Jadi tak apa. Memang orang yang baru dapat ini ilmu, dia nak bercakap je dah. Dan dia kalau dengar salah cakap, dia nak pepah lah kan. Tapi you tengok you punya senior-senior, semua macam senyap kan. Semua buat tak tahu. Pasal diorang pegang, tak ada kerja, jajik kerja. Relax one corner kan. Lebih duduk mengingati Allah dia. Tapi kita baru-baru, kita akan mengalami ni. Ini adalah apa tu Euforia. perjalanan kita sampai kita sampai tu peringkat, kita tak kisah lagi lah kan. Kita kalau tak ada betul-betul tugasan, kita tidak akan banyak cakap lah. Itu dia. Kadang-kadang sambung sikit lah Ustaz. Kadang-kadang kita terlepas juga cakap benda ni semua kadang-kadang dah tertulis di Lauh Mahfuz kata dia kalau macam tu, dia kata semua dah tertulis, habis kalau awak dah pergi ke hutan tu ada harimau tu, awak duduk diam-diam je lah, dah tulis tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, kalau apa yang terfikir kat kepala otak kita, kalau terfikir kita lari, nampak harimau lari lah. Kalau terfikir memang nak serah mati, memang dah matilah, saya cakap. Dia diam lah tu. Yalah. Itu satu, itu memang benar awak jawab. Tapi walaupun kita cakap kita nak apa tu, kita tak nak lawan, tapi itu kita punya plan. Allah punya plan lain. Bila harimau tu terekam, ada orang tembak mati. Rupanya ada orang lain kat situ mengacu senapang. Jadi itu semua dalam kadar dan kadar. Seperti orang kena rompak, cakap, kalau ini semua dah tulis, Encik ambil ni, cincin si Encik. Gigi emas ni ada 2 nak. Gigi emas, kasih lah gigi emas. Semua dah tertulis kan, kasih. Ya. Tapi adakah itu caranya kita menyerah? Itulah caranya, makna apa tu? Terima kadar dan kadar? Bukan. Kita terima apa Allah sudah susunkan, bukan kita susun. Walaupun kita kasih itu semua, dia nak lari, rupanya polis tu ada situ tangkap dia. Apa yang susunkan polis kat situ? Bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang susun. Jadi kita ikut plan dia, bukan dia ikut kita, bukan dia ikut plan kita, bukan. Bukan kita menyerah diri. Kita terpaksa menyerah diri kerana itu susunan dia. Tak ada kan? Itu dia. Fahamkan itulah kan. Jadi kalau orang tak sampai kefahaman peringkat ini, susah kita nak cakap kan. Dia masih ingat dia yang plan. Padahal apa yang dia plan tu ada dalam plan induk. Seperti orang berkata, kalau semua sudah dituliskan, saya tak payah usaha lah. Kita jawab, cik, jangan cakap usaha. Apa yang awak cakap tu mesti cakap. Apa maksud? Kalau semua sudah di-plan, saya tak payah usaha. Itu pun awak mesti cakap. Itu sudah ada dalam plan induk Allah. Kan? Itulah. Jadi, baik. Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup Ustaz, ini waktu sudah hampir 2 jam. Masih tersisa 5 menit. Mungkin kita akhiri seperti biasa zikrullah Ustaz. Dan untuk pertanyaan mungkin disimpan dulu. Lain masa kita bisa bertanyakan kembali. Silakan Ustaz. Baik, tentang zikrullah, saya nak pesan lagi satu. Bila kita ingat Allah, tentu tak serupa, tidak seumpama. Tak ada data tentang dia, tak ada informasi tentang dia. Jadi bila kita ingat Allah, kita tak boleh rupakan dia, tak boleh umpamakan dia. Rupa macam-macam lah. Tuliskan alif lam lam ha pun tak boleh. Rupa apa bayangan pun tak boleh rupakan, tak boleh umpamakan. Ini ilmu. Ini pegang ni kuat. Dia tidak serupa, tidak seumpama. Ibarat anak kita. Walau ditaruh 1000 kanak-kanak, anak kita satu tu tetap kita kenal. Begitu kita kenal Tuhan tu, tidak serupa, tidak seumpama. Jadi kalau yang mengatakan macam-macam masuk fikiran dia, bila dia nak mengingati Allah, pegang pada ini. Apa pun masuk, aku kenal Tuhan aku. Tak serupa, tidak seumpama, jangan layan. Ibarat kita salat, orang taruh berhala banyak depan kita. Kita salat. Habis salat orang, kau sembah berhala, itu Tuhan kau. Tapi Tuhan kau tak serupa, tidak seumpama. Jadi
yang mengatakan susah nak ingat kena macam-macam masuk, jangan layan. Pegang kepada itu. Tidak serupa, tidak seumpama. InsyaAllah akan bersih. Tapi itu mesti mau tumpu pada ingatan Allah, tumpu dan bertahan. Okey? Siap semua? Bila kita ingat Allah tak serupa, tidak seumpama. Pegang pada itu, apa juga masuk yang kacau, jangan layan. Itu bukan Tuhan kita. Kita dah kenal Tuhan kita tak serupa, tidak seumpama. Bismillah, ingat Allah. Tumpukan pada ingatan Allah dan bertahan, istiqamah. Kunci semua istiqamah.
Sudah 5 menit Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Semoga kita dapat taufik dan hidayah dan dibimbing Allah hingga ke hari akhirat. Wabillah taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.